Alright gang, macam biasa kalau korang nak tahu apa-apa update pasal bola yang macam daripada botak punya mulut, borak-borak botak. Tapi macam aku pernah cakap sebelum ni, borak-borak botak plus ini adalah platform aku untuk share dengan korang apa-apa benda yang mungkin aku terlepas pandang masa hari Jumaat. Dan hari Selasa malam macam biasa aku jumpa korang borak-borak botak plus ataupun BBB plus. Minggu ni aku akan sembang pasal Spurs sebab minggu lepas aku dah sembang pasal Barcelona, aku dah lari daripada kancah EPL. Now aku nak balik ke EPL semula, memandangkan Barcelona punya cerita pun suam-suam. Lepas aku cerita pasal Barcelona pun Barcelona kalah. So aku risau-risau juga. Kalau aku cerita pasal Barcelona, lepas tu aku ikut dengan Real Madrid, dia boleh jadi Real Madrid pula kalah. Minggu lepas dah dua-dua tim tu kalah. So, minggu ni aku sambung dengan Spurs. Manager Jose Mourinho, the special one. Manager yang semua orang kata dia ni pergi mana-mana akan bawa trofi, tapi persoalannya dia sampai Spurs berapa jauh dia boleh langkah untuk dia dapatkan trofi tu. Dia punya first season tak ada trofi, tak banyak signing, aku rasa 1-2 silap satu je, Steven Bergwijn je. So far untuk season 2021 Spurs punya transfer memang sedap. Bagi aku dia ada certain benda yang memang okay, this is it, ni yang Spurs perlukan, ni yang Spurs perlu buat. Kalau sembang pasal Spurs, semua orang akan lebih memandang Mourinho compare to Spurs tu sendiri. Sebab kita tahu aura Mourinho tu by right untuk bersifat moden lagi besar daripada Spurs. Ni budak-budak Spurs yang mungkin dalam kelompok kecil tu mungkin akan marah, tapi lantaklah itulah fakta tu, realitinya. Second season Mourinho selalunya memberikan something untuk tim tu. Contohnya dia dekat Chelsea, dia dekat MU, dia dekat Real Madrid, dia dekat even dekat Inter Milan. Tapi kita tak payah sembang pasal third season curse dia. Third season curse dia tu cerita next season kita borak. Cerita pasal second season Mourinho, dia orang start season ni dengan langkah kiri, dengan Everton kalah 1-0. Kau baru close satu video doku, semua nak tahu pasal tim kau, sembang pasal video kau punya stadium, sembang pasal dia panjat stadium dengan player-player tu semua, sembang pasal Mourinho bergaduh dengan Danny Rose. So orang kata impact tim tu tengah sedap lah, momentum tim tu tengah sedap. Sekali first game kalah 1-0 dengan Everton. So time tu orang masih tak nampak lagi Everton ni sebenarnya antara tim yang boleh maintain tanpa kalah lepas 4-5 perlawanan. Skip menang 6-1 lawan MU. Satu benda yang memang pedih dalam hidup aku, sebab aku memang nak sembang pasal MU ni pun memang membuang masa aku sebenarnya. Tapi itulah faktanya, Spurs menang 6-1 selepas berpuluh tahun tak dapat benda tu dengan MU. Itu pun tanpa ada nama-nama baru yang mungkin tak baru juga, macam contohnya Gareth Bale yang masih belum main time tu. Dengan time tu Matt Doherty pun tak main, tapi still 6-1. So sejak game 6-1 tu orang dah kata Spurs ni super something lah. This season at least get one trophy. And bagi aku mungkin boleh dapat one trophy, tapi sabar, jangan ingat senang-senang botak akan cakap tim tu akan dapat trophy. Kau relax jap. Tapi sebelum aku nak pergi ke squad department, kita sembang dulu transfer untuk season 2021. Spurs so far buat masuk ada lebih pada 2-3 player. Saya ingat aku dia buat masuk loan player Carlos Vinicius daripada Benfica, and then dia buat masuk paling orang tak pernah terfikir pun one day benda jadi balik. Gareth Bale balik ke Spurs walaupun loan, tapi still balik ke Spurs. Semua orang kata inilah tempoh ataupun tempat ataupun timing terbaik untuk dia selamatkan karier dia balik selepas dijahanamkan oleh Zinedine Zidane ataupun Zizou. Sergio Reguilon sembang pumpang sebulan lebih nak pergi MU, seminggu punya cerita terus sign pergi Spurs. Apa yang paling kelakar cerita pasal Bale dengan Reguilon pergi Spurs ni, dia punya sign punya video keluar kat social media Spurs tu dalam tempoh less than 24 hours. Maksudnya dalam 24 jam tu dah keluar dah sekali serentak. Cakap tapi finally dengan Lo Celso masuk. Lo Celso memang sebelum ni dia loan lah, so now dah memang permanent. And then ada Pierre-Emile Højbjerg. Lepas tu itu yang defensive midfield, Pierre-Emile Højbjerg. Itu pun orang tak macam sebelum ni kalau sembang pasal Højbjerg, orang tak pandang dia punya transfer tu pergi Spurs. Yelah dia daripada Southampton, bukan orang heran. Dulu Van Dijk awal-awal pergi Liverpool pun orang tak heran sangat. Sampailah member dari ACL. Itu cerita lain. Doherty datang daripada Wolves, kita tahu. Last season siapa yang main fantasy, memang Doherty ni orang kata tim kecil, tapi ni ramai suka pakai. Sebab apa? Dia mesti ada assist. Sebab dia bukanlah seorang fullback yang kalau main game, dia bukanlah sekadar right back. Dia adalah right wing back. So, dia punya offensive gameplay tu yang buat semua orang nak pakai dia walaupun dia defender. Kalau saya mahu pasal transfer, macam aku cakap tadi, dalam beberapa nama yang aku sebutkan tadi, paling orang nak tahu sekarang ni, Reguilon dengan Bale. Bagi aku, memang sepatutnya tu yang nama paling highlight lah. Sebab apa? Reguilon ni dengan cerita Danny Rose tak dapat squad number, lepas tu dengan Ben Davies yang muka dia daripada dulu sampai sekarang tak confident. Member dah main international level, tapi sampai sekarang muka tak confident. Mourinho decide untuk rembat daripada dia punya bekas majikan Real Madrid, dia ambil Reguilon harga murah je. Aku rasa tak sampai 30-40. Aku rasa memang murah gila. Satu nama yang memang orang kata prospek untuk Real Madrid, tapi end up Real Madrid tak nak pakai sampai kat Spurs. Buktinya sekarang lepas 5 game memang nama dia dah ada assist dah. So memang betul lah bagi aku langkah Mourinho ataupun langkah Spurs tu sendiri nak bawa masuk left back baru dan right back baru, betul. Tapi cerita pasal lagi satu nama yang aku nak highlight, Gareth Bale. Kalau kau tengok by statistik pun, dia dengan compare dengan nama-nama star yang lain, contohnya macam zaman dia memanglah macam kalau nak compare dengan CR
VAR, compare dengan Benzema tu memang macam suam lah, sebab dia pun jarang main sebab dah banyak bertekak dengan Zidane. Tapi kalau dia punya statistik dekat international level, tak adalah bongok mana. Aku rasa every time dia turun padang, dia deliver je. Plus sebelum ni aku pernah cakap, Spurs perlukan satu nama ataupun satu ataupun dua player yang memang ada big mentality ataupun big heart ataupun big motivation untuk boost team tu dapat at least one trophy. Harry Kane ada Son Heung-min, okay, nampaklah benda tu ada perfect, tapi still macam ada benda something missing juga sebenarnya. So bila bawa masuk Bale, okay, ni this is it lah. Tu yang aku nampak, tu pendapat aku lah. Kalau korang tak setuju, korang boleh komen kat bawah ni nama player yang kau rasa sebelum Bale yang boleh bawa Spurs tu dapat trofi sebelum-sebelum ni. Kalau kau share kat aku, share kat sini. Tapi macam biasa, BBB Plus aku akan kenalkan kat korang nama-nama player yang mungkin korang tak sedar ataupun department-department yang korang tak sedar. Kita start dengan squad depth. Okay, squad depth untuk Spurs season ni, aku boleh cakap antara yang cun sebenarnya. And compare to beberapa team lain, and even macam contohnya Man City, Chelsea, aku rasa squad depth Spurs ni, walaupun atas paper kau tengok, dia ni macam tak confident, tapi sebenarnya yes, ini adalah squad depth yang memang kau perlukan. Kita start dengan department keeper. Keeper macam biasa dia ada Hugo Lloris, itu dah well established, member captain France, member captain yang menang World Cup. Apa lagi kau nak persoal, walaupun dalam final World Cup pun dia buat lawak. Tapi second keeper dengan third keeper, dia ada Gazzaniga, dia ada Joe Hart. Bagi aku Joe Hart tu, walaupun sebelum ni aku pernah cakap dalam borak-borak botak, aku pernah cakap dalam banyak nama Joe Hart juga yang kau nak bawa masuk Spurs, tapi still bagi aku untuk backup boleh pakai kan. So far Spurs masih lagi right on track. Lloris turun ke Joe Hart, turun ke Gazzaniga, aku rasa dia adalah satu squad depth yang betul untuk keeper untuk Spurs. Cerita pasal defending line, okay, banyak orang expect kalau cerita pasal Spurs, Doherty kalau datang Spurs confirm first 11, tapi hakikatnya tak. Doherty masih lagi keperlukan time untuk settle down, and now kita nampak Aurier lagi banyak main, tapi depends pada formation juga. Sebab masa Doherty dekat Wolves banyak main 3-5-2 ataupun 3-4-3. So bila main 3 centre back, automatic yang kanan kiri itu adalah wing back, and itu adalah peranan Doherty sendiri. Kau tengok balik line up Spurs, sekarang banyak yang main adalah Aurier. Tengok game lawan MU, macam sebelum ni game lawan yang baru ni kena comeback daripada 3-0 leading sampai seri 3 sama dengan West Ham. So aku nampak Mourinho ni dia lebih percayakan 4 defend compare to 3 centre back. Maksudnya dia pakai 2 centre back je. So bila main 4 defend, memang right back dia lebih percaya ke Aurier. Left back, sebelum ni kita ada Danny Rose. Spurs ada Danny Rose, ada Ben Davies, tapi now ada Reguilon. Okay, Reguilon memang kita tahu dia punya track record last season dengan Sevilla masa loan memang alright. So macam aku cakap sebelum ni, dia datang Spurs dengan satu nama, dengan satu reputation yang baik gila daripada season 1920. So now bagi aku dah secure dah untuk position left back Spurs. Bagi aku dah tak ada masalah as long as Reguilon tak buat hal dengan Mourinho. Tu je lah. Ben Davies, dia boleh jadi, dia bukanlah player yang kau boleh harapkan untuk turun left back sebagai first 11. Bukan. Kau nak letak dia as backup player, tiba-tiba dia play injet terbaring ke apa, dia bawa masuk dia. Okay, tu betul. Danny Rose, kau dah boleh slow-slow pergi main club division mana ke apa. Pesanan aku tu je lah. Sebab kenapa member squad nombor pun tak dapat. Squad number pun tak dapat. Macam mana kau nak main bola? Centre back Spurs ada Davinson Sanchez, ada Toby Alderweireld, Juan Foyth, Eric Dyer kadang-kadang main juga centre back. Aku agak frust sikit lah sebenarnya. Spurs banyak pakai Toby Alderweireld dengan Davinson Sanchez. Kalau aku tengok satu result, aku tengok Spurs tu banyak defend punya problem, aku expect centre back tu yang akan buat hal adalah Toby Alderweireld. Sebab apa? Sebab member dah tua, dah tak boleh nak ikut pace EPL, and even dia kontrak ni pun dah dino-dino dah lama dah. Tapi ending dia, contoh kau tengok game lawan West Ham, yang gol sendiri, yang berlembik masa second half, Davinson Sanchez. Padahal by right sebenarnya sepatutnya dia adalah centre back yang paling fit dalam Spurs sekarang. Selepas 5 game aku nampak Davinson Sanchez yang lebih banyak buat hal daripada Alderweireld. Squad depth Spurs sedap, tapi defending line centre back tu agak fragile. Sebab kalau kau tengok balik season ni, lepas 5 game, dia adalah pasukan yang belum pernah clean sheet tau. Pergi ke midfield. Bila sembang midfield Spurs, dia ada kau tengok satu list player yang ramai gila kau tahu. Kau boleh tengok nama Moussa Sissoko, kau boleh nampak Pierre-Emile Hobert, Eric Dyer macam tadi aku cakap, walaupun dia centre back tapi dia boleh main defensive midfield juga. Dia asalnya, posisi asal dia adalah defensive midfield. Giovanni Lo Celso, Tanguy Ndombele. Tetapi hari ni Mourinho dapat apa yang dia nak. Kenapa aku cakap dapat apa yang dia nak? Contoh kalau let's say dia main 4-2-3-1. Dua yang tu confirm dia akan letak adalah Pierre-Emile Hobert dengan Moussa Sissoko. Dalam satu department ada dua role yang berbeza, so untuk balancekan tim tu. Hojbjerg kita tahu dia adalah nama yang memang kau tengok dia bukan nama besar, tapi bila kau tengok influence dia atas padang sekarang, baru kau faham kenapa Spurs itu beria beli dia walaupun harga murah, tak ada mahal mana. Kau tengok balik game lawan MU itu, walaupun Aurier score, walaupun Son Heung-min score sampai ada lebih gol, Harry Kane, tapi aku rasa influence gila dalam game lawan MU sebelum ni yang menang 6-1 tu Hojbjerg. Sebab dia adalah player yang kau tengok balik, dia adalah player yang balancekan tim tu bila ofensif ataupun bila defensif. As long as team opponent tak score, opponent tak dapat serang, tak menyusahkan orang, itu tugas dia sebenarnya. So hari ni kau fikir balik, kau tengok balik gameplay Hojbjerg, adakah betul dia adalah orang yang sebenarnya
memudahkan kerja Mourinho sebenarnya. Defensive midfielder department untuk Spurs memang dah solid dah sebenarnya. Lepas tu bawa masuk dengan Lo Celso sekarang tengah tak main sebab injured. At least member daripada Real Betis tu dia dah bawa form tu pergi ke Spurs. Kau boleh nampak transformation masa awal-awal dia sampai daripada Betis dulu dia struggle. Now dia dah jumpa tune dah sebenarnya. Sayangnya sekarang ni dia tengah injured. Dele Alli. Nama yang dulu pernah lah viral kejap. Sebab apa? Sebab ada kecoh video dia dekat camp dengan awek tu kan. Yang mana tahu-tahu, yang mana tengok-tengok video dia dulu. Tapi Dele Alli sekarang ni satu masalah dia, aku rasa Mourinho sekarang pandang muka dia nampak macam muka Paul Pogba. Sebab apa? Sebab sampai sekarang dia tak injured pun tapi tak main. Share dengan aku, patut ke tak Mourinho buat macam tu kat Ali? Kau share dalam komen kat bawah, kau tulis komen kat bawah ni, kau beritahu aku. Sekarang ni Ali, by right sebenarnya hari ni dia adalah one of the best star yang ada kat dalam England national squad. So sepatutnya dalam Spurs pun sama. Sebelum ni orang pandai attacking for Spurs tu, dia nampak Ali, nampak Son Heung-min, nampak Kane. Tapi sekarang ni Ali dia dah tak nampak dah, dia tak main dah. Patutnya season 2021 kita dah tak nampak dah Miller tu main Spurs. Cerita dia nak kena jual, kecoh dia bertekak dengan Mourinho, kata dengan Mourinho dah tak suka dia punya gameplay, and Mourinho openly secara terbuka pun kritik gameplay dia, kata dia ni tak boleh main, dia ni tak ikut apa yang dia nak, tak ikut apa yang tim perlukan. Tapi now bila masuk season 2021 aku boleh respect kat Miller sebab apa? Dia antara player yang kau nampak improve gila-gila. So kalau kau tengok balik, Miller tu adalah bukti satu player yang kalau kau ada desire nak improve, dia nampak hunger tu, dia punya desire, dia punya keinginan tinggi tu, dia nak improve. Walaupun kau punya coach dah kritik kau gila-gila, dah maki kau, tapi itulah, dia nak juga main untuk Spurs, dia nak provekan sebenarnya dia ada value dia sendiri. That's why Miller sekarang antara nama yang antara terawal ada dalam first 11 untuk Spurs. Spurs punya attacking boleh kata one of the deadliest trio dekat dalam EPL sekarang, and bukti dia apa? Especially kalau kau tengok dua partnership yang ada dekat Son Heung-min dengan Harry Kane. Sekarang ni, so far lepas 5 game, Spurs dah score 15 gol tau. 12 gol daripada 15 gol tu Kane dengan Son Heung-min. So yang lagi 3 gol tu je orang lain. Apa yang lain buat? So nampak sangat memang sekarang ni tolak cerita Spurs berharap sangat kat dia dua orang ni, tapi itu adalah bukti bahawa Kane dengan Son Heung-min ni tengah on form gila-gila. So tolak cerita pasal Steven Bergwijn. Sebab apa? Bergwijn tu aku rasa dia macam satu panic buying untuk Spurs tau. Dia macam out of nowhere, kita dah tak tahu nak beli siapa, kita beli je lah Mamat ni, janji kita ada beli. So sebab sampai sekarang aku tak nampak impact dia apa. Sebab by right sebenarnya dia hari ni adalah antara one of the best flanker dekat dalam national squad Holland tau. And Ronald Koeman sayang dia gila. Patutnya dia dah ada satu level dia sendiri kat Spurs lah, tapi still sama je. Aku tak tahu sama ada dia yang tak form ataupun Kane dengan Son Heung-min tu yang dah outshine dia orang. Macam lawan game lawan West Ham, itu adalah first time Gareth Bale turun. So kalau kau tengok balik, Bale masuk benda tinggal leading 3-0, benda tinggal leading 3 biji. Tapi Bale masuk terus 3 sama. So far masih lagi tak jumpa tune. Tapi kau pegang cakap aku, once Bale jumpa tune, kalau dia bawa dia punya form dekat Real Madrid tu pergi ke Spurs, memang betul Jamie Redknapp tu cakap one of the best trio, and maybe bukan one of the best, maybe the best trio attacking dekat EPL. Sebab kita tahu Son Heung-min ni, dia antara player yang dia ni tunggu klub-klub macam Barcelona ataupun Real Madrid je beli dia untuk lengkapkan kerjaya dia sebagai pemain bola sepak. Sebab dekat Spurs tu dia dah buat semua benda. Dia cuma tak dapat semua trofi je sekarang ni. Kane ni kita tahu every season dia akan inject satu period yang panjang. Aku harap season ni tak jadi benda tu disebabkan dah ada Son Heung-min dengan Bale kat belakang dia. Sebab sebelum ni bila Spurs tengah bergantung gila-gila kat Kane, dia akan inject satu tempo yang panjang, tapi nanti dah ujung season dia main balik. Kalau sama saya Kane, kenapa do or die? Dia pernah cakap keinginan dia nak dapatkan trofi. Dia one of the player yang paling influence kat dalam national squad England. Ini adalah season the best yang terbaik untuk dia dapatkan trofi, sebab bahaya untuk Spurs kalau tak ada juga trofi season ni. Silap-silap next season Kane akan belah. Sebab aku rasa ada je tim-tim England lain yang tengah monitor dia. Tapi dalam aku sembang cerita pasal Gareth Bale, cerita pasal Harry Kane, Son Heung-min, Steven Bergwijn ni semua, jangan lupa satu nama daripada Brazil lah, Lucas Moura. Player yang bawa Spurs tu dia pergi sampai final UCL tak main. Dia lah. Sebenarnya aku minat dia daripada zaman PSG. Bila dia pergi Spurs, dia buang terus status dia bekas pemain PSG tu. Dia tak nak orang ingat dia sebagai bekas pemain PSG, tapi instead of that, dia nak orang ingat dia sebagai star player untuk Spurs. Dan dia menjadi macam tu. Tapi sekarang ni, bagi aku dia macam dia dah stagnant. Dia macam stuck kat satu level. So kalau orang tanya aku, Botak, apa kau expect dengan Spurs season ni? Macam aku cakap tadi, aku mengharapkan satu trofi lah daripada Spurs at least. Tapi first kali yang kau cerita pasal expectation, aku nak sentuh pasal gameplay. Kita tahu Mourinho ni dia lebih kepada defensivnya game tau. Dia park the bus. Istilah park the bus tu pun datang daripada Mourinho sendiri punya gameplay. Tapi season ni daripada 5 perlawanan dia dapat 15 gol. Maksudnya average satu game dapat 3 gol. Itu adalah bukti Mourinho sekarang ni dia dah start main benda yang lebih menghiburkan lah, kalau nak cakap. Dia lebih kepada attacking gameplay, dia lebih kepada open. Kalau kau tengok gameplay sebelum ni kan, dapat bola dia akan main, dia akan possess, lebih kepada possess. Dia tunggu masa nak counter. So benda tu orang cakap boring, and even masa Mourinho sampai Spurs dulu pun orang akan cakap aduh sayang, sebab Spurs sebelum Mourinho is possession
Pochettino. Ramai orang cakap kat social media tu yang cakap kalau Mourinho ni ganti Pochettino, Spurs tu dah bukan Spurs lah. Sebab apa? Dah boring lah. Yelah, daripada gameplay Pochettino, dia memang fast gameplay. Sekarang ni kalau kau tengok balik gameplay Mourinho yang dia buat dekat Spurs, itu yang sebenarnya fans Spurs nak tengok. Fans Spurs jangan happy dulu. Ada masalah juga bila Mourinho dah start main attacking football ni. Problem dia pula defending line. Cuma apa yang korang kena ingat, benda ni bukan sekadar Mourinho je. Sebab by right kau kena ingat siapa defending coach untuk Spurs sekarang. Ledley King. Korang kenal ketat Ledley King. Memang selalu keluar kat bola tiap-tiap weekend dulu, badan besar-besar tinggi-tinggi tu. Tu Mamat tu. So Mamat tu pun maybe sekarang dia ada task besar. At least centre back tu kena betulkan. By right, yang kau selalu nampak gambar troll yang depan kita spot, belakang kita buruk tu, itu yang jadi kat Spurs sekarang. So far tu je yang aku expect. Aku tak expect banyak, aku je expect at least one trophy. Sebab apa? Macam aku cakap tadi, Harry Kane kena dapat satu trophy sebab dia dah lama sangat dah kat Spurs tu tak ada trophy. So kalau sampai bila dia nak main, just main untuk main desire je, just main untuk sebab kau sayangkan Spurs je. Kalau nak sembang pasal benda lain, kalau Spurs dapat satu cup at least season ni, Harry Kane stay, silap-silap Mourinho tu akan stay lebih lama daripada 3 tahun. So far tu je cerita pasal Spurs yang aku boleh sembang dengan korang. Cuma satu persoalan yang aku nak tanya dengan korang, Gareth Bale pakai nombor 9 ke nombor 11 elok sebenarnya?